begitu sukarnya mencari berita-berita yang baik mengenai Afghanistan, kecuali saudara mula mencarinya sendiri dengan menggunakan kata kunci ataupun search word yang tepat. Hari ini saya cuma nak ingatkan saudara mengenai peranan Google. Kalau saudara Google sekarang ni, kicking story ataupun line up yang diatur oleh Google adalah semua line up yang menggambarkan keburukan kerajaan Afghanistan. Jadi berarti kalau saudara bermain dengan Google, algoritma Google, satu mungkin algoritmanya genuine, kerana pembaca-pembaca daripada negara bukan Islam lebih banyak membaca artikel mengenai Afghanistan, dan pembaca-pembaca bukan Islam daripada Barat lebih banyak cuba mencari story yang berkaitan dengan keburukan Taliban. Maka itu kalau kita pergi pada Google, top 10 story yang keluar di Google sekarang semuanya adalah laporan-laporan negatif mengenai Afghanistan. Saudara akan dapat paling banyak laporan yang akan naik adalah daripada The Indian Times. Nanti saya cerita kenapa masyarakat India sangat takut dengan kemunculan Taliban. Kemudian saudara akan dapat banyak juga story-story yang datang daripada akhbar-akhbar ekonomi berbahasa Inggeris seperti The Business Standard dan juga British Broadcasting News ataupun British Broadcasting BBC pun ada sebab dia. Saya rasa British menjadi antara negara yang paling gusar dan paling anti dengan kerajaan Taliban berbanding Amerika, kerana Amerika melalui kerajaan, terutama setiausaha luar, telah mengadakan banyak rundingan dengan kerajaan Taliban dan mereka telah mencapai banyak keputusan-keputusan luar biasa, terutama Britain, Perancis dan Jerman memohon kerjasama Amerika dalam rundingan kerana Amerika mempunyai akses yang macam saya beritahu tadi apabila timbalan Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar mengetuai semua rundingan dengan media Barat. Abdul Ghani Baradar kerana dia pernah ditahan di penjara Pakistan ketika dia dituntut oleh CIA untuk dipenjarakan di Teluk Guantanamo, tapi Pakistan tidak membebaskannya kerana Pakistan menganggap bahawa tangkap dan kurung di penjara Pakistan adalah salah satu langkah untuk mengelakkan Abdul Ghani Baradar dibunuh dan untuk mengelakkan Abdul Ghani Baradar ditangkap dan dipenjarakan di penjara Teluk Guantanamo setelah Taliban jatuh pada tahun 2001. Oleh kerana Abdul Ghani Baradar apabila berada di dalam penjara, dia banyak berurusan dengan perisik Pakistan dan perisik Pakistan memberikan akses kepada perisik Amerika untuk menemui Abdul Ghani Baradar dalam penjara, menjadikan Abdul Ghani Baradar popular di kalangan perisik-perisik CIA. Jadi apabila kerajaan negara-negara Eropah serta sekutu barat yang masih mahu mengeluarkan penduduknya ataupun rakyat Afghanistan yang pernah menjadi sebahagian daripada penyokong mereka di Afghanistan, atau rakyat Afghanistan yang terperangkap di bumi Afghanistan ketika Taliban mengambil alih tetapi memiliki kewarganegaraan negara-negara terbabit, mereka menggunakan Amerika untuk berunding. Ini menjadikan Pentagon dan White House tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang terlalu keras kerana mereka memerlukan perjanjian yang telah pun dipersetujui oleh Afghanistan, oleh Taliban untuk membenarkan penerbangan komersial daripada lapangan terbang Kabul terbang keluar dengan membawa penduduk ataupun mana-mana warga negara yang ingin dibawa keluar daripada bumi Afghanistan. Dan usaha membawa keluar warga negara ini keluar daripada bumi Afghanistan setakat ini hanya dilakukan oleh dua negara. Amerika mewakili rakan-rakan baratnya membawa keluar semua mereka yang mempunyai kepentingan dengan Amerika dan kepentingan dengan Eropah, manakala India mengeluarkan rakyatnya. Itu saja dua negara yang setakat ini berjaya mencapai persetujuan untuk melancarkan penerbangan komersial bagi mengeluarkan warga negara ataupun rakyat Afghanistan yang memohon perlindungan syurga dari negara-negara barat. Cuma yang saya share itu sajalah sebetulnya dalam secara range global. Kecenderungan orang Islam untuk menggunakan perkhidmatan Google untuk membaca berita-berita yang baik mengenai Afghanistan jauh lebih rendah berbanding kemahuan negara-negara barat mencari berita-berita mengenai keburukan Taliban. Jadi kita faham kadar pembacaan dan kadar literasi berita di kalangan masyarakat Islam adalah rendah. Yang kedua, dominasi penggunaan
Google untuk pengetahuan politik antarabangsa biasanya adalah datang daripada masyarakat barat. Ini menjadikan algoritma Google boleh saja benar dan boleh saja tipu. Tapi kalau saudara Google Afghanistan latest news ataupun Taliban latest news update, saudara akan melihatlah susah nak mendapat sebarang berita baik daripada Afghanistan kerana algoritmanya akan memaparkan kepada saudara semua berita-berita negatif. Antaranya berita yang paling besar sekarang ni adalah Taliban dianggap melanggar janji dan juga jaminannya bahawa wanita akan menerima hak yang sama, akan mendapat hak yang lebih baik mengikut undang-undang syariah Islam. Mereka memaparkan gambar di mana kuliah universiti yang pertama bermula dengan meletakkan foto di mana lelaki dan wanita dipisahkan, di tengah-tengahnya adalah tirai. Bagi menggambarkan ketika Afghanistan berada di bawah pelindungan Amerika pada tahun 2001 hingga 2021 sebelum Amerika berundur sepenuhnya 31 hari bulan Ogos yang lalu, rejim demokrasi pro-Amerika sama ada di bawah Presiden Hamid Karzai ataupun Ashraf Ghani membenarkan pembelajaran di universiti dijalankan secara bercampur dan kemudian membenarkan wanita hadir hanya dengan memakai tudung tetapi tidak memakai niqab. Ini adalah benda-benda yang sedang mereka promosi. Yang terbaru, Amerika juga Google juga membesarkan berita mengenai kehadiran 12 pekerja wanita di lapangan terbang, di mana 2 daripada mereka hanya memakai tudung biasa yang menampakkan bahagian rambut, manakala 10 lagi tidak memakai niqab. Ini adalah usaha yang dijalankan oleh Amerika untuk mempromosi bahawa Taliban dengan budayanya akan cuba menjadikan wanita sebagai golongan yang tertindas. Ini adalah soft spot news kita panggil. Dia ada cara mereka drive news ni, dan soft spotnya adalah untuk mempengaruhi masyarakat dunia dengan menggunakan isu wanita. Selepas ni kita akan tengok isu kanak-kanak pula. Itu 2 biasa soft spot. Mereka akan ekspor begitu banyak story-story kepada masyarakat dunia untuk menunjukkan wanita ditindas dalam pendidikan kerana ini hal yang paling sensitif dan ini hal yang paling majoriti. Berarti dengan menghantar gambaran bahawa hanya 30% pelajar universiti wanita hadir ke universiti, mereka cuba menggambarkan bahawa masyarakat wanita yang sedang belajar universiti takut untuk hadir belajar di bawah kerajaan Taliban. Satu. Yang kedua, mereka juga menggambarkan bahawa wanita yang belajar di universiti kini menjadi sebahagian besar daripada pelarian yang terbang. Ketika tuan-tuan tengok kapal terbang yang membawa terbang banyak rakyat Afghanistan yang ingin lari ke barat, kebanyakan media melaporkan kekurangan pelajar wanita di universiti adalah kerana hampir 30% mereka yang sedang dalam proses berada di universiti memohon suaka politik kepada Britain, kepada Jerman, Perancis dan Amerika untuk keluar demi pendidikan kerana mereka faham sekiranya Taliban memerintah, Taliban akan menggunakan kaedah tahun 1966 hingga 2001 iaitu wanita tidak dibenarkan langsung bersekolah sekalipun kanak-kanak. Jadi ini antara benda yang latest kalau saudara lihat begitu sukarnya mencari berita-berita yang baik mengenai Afghanistan, kecuali saudara mula mencarinya sendiri dengan menggunakan kata kunci ataupun search word yang tepat.